Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum murid-murid. Alhamdulillah, pada kali ini bagi pelajaran solah, cikgu akan teruskan lagi tajuk pelajaran yang seterusnya, iaitu pelajaran yang kedua di dalam kitab Solah Darjah 4 muka surat 51 yang bertajuk Sunat Sembahyang. Jadi pada pelajaran sebelumnya, pelajaran yang pertama, kita ni sudah berbincang tentang tajuk sembahyang. Jadi pada kali ini cikgu akan terangkan lagi tentang sunat sembahyang. Okey, untuk pengetahuan kamu, sunat sembahyang ini jangan keliru dengan sembahyang sunat . Kalau sembahyang sunat, sembahyang itu dihukumkan sunat. Tetapi sunat sembahyang ini perkara-perkara yang dihukumkan sunat semasa kamu mengerjakan sembahyang fardu, perkara-perkara yang dihukumkan sunat masa kita ni melakukan sembahyang fardu. Okey, boleh jelas Baik. Untuk awalnya cikgu akan terangkan dulu bahagian-bahagian di dalam sunat sembahyang. Baik. Cuba lihat di sini. Sunat-sunat sembahyang itu terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, sunat-sunat sebelum sembahyang. Yang kedua, sunat-sunat dalam sembahyang. Yang ketiga, sunat-sunat selepas sembahyang. Jadinya sebelum, dalam dan selepas sembahyang. Jadi ada 3 bahagian di sana di dalam sunat sembahyang. Sama ada yang pertama sebelum sembahyang, sunat sebelum sembahyang, kedua sunat-sunat dalam sembahyang, dan yang ketiga sunat-sunat selepas sembahyang. Okey, cikgu akan terangkan dulu yang pertama. Yang pertama iaitu sunat-sunat sebelum sembahyang. Apa yang dilakukan dihukumkan sunat sebelum kita ni menunaikan sembahyang fardu. Baik. Perkara yang disunatkan sebelum menunaikan sembahyang fardu itu ialah ada 2 perkara. Ada 2 perkara di sana. Yang pertama, azan ataupun bang. Yang kedua, iqamah. Ada 2 perkara yang kita ni sunat lakukan sebelum kita ni menunaikan sembahyang fardu. Baik. Cikgu teruskan mengenai dengan yang pertama tadi, bahagian yang perkara yang dihukumkan sunat sebelum sembahyang, yang pertama ialah azan ataupun dipanggil bang. Apa dia azan ni? Azan ialah suatu lafaz yang khusus kerana untuk memberitahu bahawa waktu sembahyang telah masuk. Selalu yang kamu dengar dalam radio ataupun di TV, selalunya ada kan setiap masuk waktu Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh akan dilaungkan azan. Jadi azan itu adalah khusus untuk memberitahu bahawa waktu sembahyang telah masuk. Itu gunanya azan. Jadi sebab itu dihukumkan sunat sebelum kita ni menunaikan sembahyang fardu. Walaupun sudah kamu mendengar azan, boleh lagi kita ni lakukan untuk di rumah. Kita ni azan lagi untuk kita ni sebelum menunaikan sembahyang fardu. Jadi hukumnya adalah sunat. Okey, seperti yang kamu nampak di sini, lafaz azan ialah pertama Allahu Akbar sebanyak 2 kali. Kemudian yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Ketiga, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Yang keempat, hayya 'alas shalah sebanyak 2 kali. Kemudian yang kelima, hayya 'alal falah 2 kali juga. Kemudian yang keenam, Allahu Akbar sekali saja. Dan yang ketujuh, la ilaha illallah sekali juga. Jadi itu lafaz yang dilafazkan di dalam azan.
Okey, cikgu akan contohkan macam mana lafaz azan itu yang berirama. Okey. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Okay, jadi itu adalah contoh kalau kita ni melaungkan azan untuk memberitahu, khusus untuk memberitahu waktu sembahyang telah masuk. Jadi kalau memanggil orang itu, kalau memberitahu orang itu waktu azan, biarlah dengan laungan azan yang bersesuaian. Okey. Baik, itu yang pertama yang sunat dilakukan sebelum sembahyang fardu. Okey, kemudian yang seterusnya, okey, untuk tambahan hendaklah ditambah as-salatu khairum minan naum ketika azan subuh sebanyak 2 kali, iaitu sesudah lafaz hayya 'alal falah. Okey, kita lihat dulu di sini. Biasanya kalau azan zuhur, asar, maghrib, isya, laungan lepas hayya 'alal falah itu terus Allahu akbar, Allahu akbar. Tetapi kalau sembahyang subuh, oleh kerana waktu subuh itu kita ni selepas kita ni tidur, kita ni bangun daripada tidur, jadi kita ni memberitahu orang yang tidur itu supaya bangun untuk mendirikan sembahyang subuh. As-salatu khairum minan naum itu artinya sembahyang itu adalah lebih baik daripada tidur. Sebab itu ditambah as-salatu khairum minan naum. Cikgu contohkan cikgu contohkan dari hayya 'alal falah saja sampai habis. Contohnya hayya 'alal falah. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Jadi ingat dalam sembahyang subuh
ketani tambah as-salatu khairum minan naum selepas lafaz hayya 'alal falah sebanyak 2 kali. Barutah disebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Okay, jadi ingat untuk sembahyang fardu subuh sahaja. Waktu zuhur, asar, maghrib dan isya macam laungan azan yang biasa. Baik, cikgu teruskan lagi pada perkara yang dihukumkan sunat sebelum ketani menunaikan sembahyang fardu, iaitu iqamah. Apa dia iqamah ni? Iqamah ialah suatu lafaz yang khusus untuk menyeru orang yang hadir supaya bangun berdiri bagi mengerjakan sembahyang. Sebagai contoh, kalau orang melafazkan laungan azan menandakan waktu sembahyang fardu itu telah masuk, kemudian sudah orang datang, contohnya ke masjid, sudah orang datang ke masjid, dorang selepas dorang sembahyang sunat, dorang akan duduk dulu tu menunggu orang melafazkan laungan iqamah untuk khusus untuk menyeru orang yang datang tadi tu, orang yang hadir itu tadi supaya bangun berdiri mengerjakan sembahyang. Okey, lafaz iqamah. Lafaz iqamah kurang lebih juga macam laungan azan itu, cuma ada beza sikit. Okey. Yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sekali saja ni. Anda payah 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar sekali saja. Kemudian yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah, sekali juga. Yang ketiga, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sekali juga. Kemudian yang keempat, hayya 'alas solah, sekali. Kemudian yang kelima, hayya 'alal falah, sekali juga. Kemudian yang keenam, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Ini yang ditambah ni. Dalam azan dah ada ni. Jadi ini yang ditambah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Kemudian yang ketujuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sekali juga. Dan yang ke-8, la ilaha illallah, sekali juga. Jadi semua sekali ni. Indah macam laungan azan tadi. Dua kali di penghujung saja sekali. Okey. Cikgu akan contohkan lafaz iqamah kalau secara berirama. Jadi kita ni kan menyuruh orang yang hadir itu untuk mendirikan sembahyang. Jadi kita ni lafazkan macam mana? Contohnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi itu contoh lafaz iqamah. Jadi murid-murid nanti cuba praktis azan macam mana laungannya, dengan berirama lah, yang sesuainya. Iramanya tu sesuai mana yang kamu biasa. Kalau kan masa ni sudah ada YouTube, kamu boleh dengar di YouTube. Ada tu banyak contoh-contoh laungan azan ataupun iqamah yang lawa-lawa. Boleh contohkan untuk belajar iramanya. Ketanikan bukan bilang ketanikan kan saya saja kan melawakan azanan ni. Ketani azan sama iqamah ni kenapa ia bisa dilawakan? Kan ketani kan memanggil orang, ketani kan memberitahu orang, biarlah dengan laungan yang bersesuaian, irama yang bersesuaian.
bukannya orang memanggil orang sembahyang itu kan saya saja, ada juga caranya, ada juga adabnya. Jadi antara adabnya tu kita ni melafazkan azan itu dengan lafaz yang betul dan irama yang cantik yang bersesuaian. Okey. Jadi untuk pelajaran kita ni pada hari ini sampai sana saja. Jadi apa yang dapat cikgu ringkaskan dari pelajaran ini, kita ni sudah belajar tentang sunat sembahyang tadi ya. Jadi sunat sembahyang itu perkara-perkara yang dihukumkan sunat masa kita ni mengerjakan sembahyang fardu. Yang pertama tadi sunat-sunat sebelum sembahyang, kemudian yang kedua sunat-sunat dalam sembahyang, dan yang ketiga sunat-sunat selepas sembahyang. Jadi apa yang cikgu terangkan tadi sudah ialah sunat sebelum sembahyang. Sunat sebelum sembahyangnya cikgu tadi ada dua. Yang pertama azan ataupun bang, ataupun yang kedua iqamah. Jadi azan atau bang ini apa? Azan atau bang ini adalah untuk memberitahu orang bahawa waktu sembahyang telah masuk. Kemudian kalau iqamahnya cikgu tadi lafaz yang khusus kita ni laungkan untuk supaya orang yang hadir ketika tu untuk menunaikan sembahyang fardu berjemaah. Yang sebaik-baiknya kita ni melakukan sembahyang secara berjemaah. Baik. Jadi apa yang cikgu harapkan, mudah-mudahan apa yang diterangkan ini dapat difahami dan jelas. Jika sekiranya ada yang kurang difahami, boleh tanya cikgu lagi. Okey. Apa yang cikgu harapkan juga, mudah-mudahan murid-murid cikgu ini di samping melakukan perkara-perkara yang wajib, yang fardu, di samping itu kamu juga rajin ataupun mengamalkan perkara-perkara yang sunat di dalam melakukan ibadat. Contohnya dalam sembahyang fardu, apa yang dihukumkan sunat itu, dia kalau sunat ini kan kita ni dapat pahala. Jadi kalau kamu mau banyak pahala, di samping dapat pahala fardu, kamu dapat juga pahala yang sunat. Jadi kita ni sangat beruntung dapat pahala fardu juga, dapat pahala sunat juga. Jadi amalkan. Okey, jadi sampai sana saja untuk pelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kita ni semua sentiasa dalam rahmat dan redha Allah hendaknya juga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.